kita melaksanakan dasar parti menguasai kerajaan. Kita lihat sekarang memang nampak jelas, tapi waktu zaman Tun menjadi Presiden dan Perdana Menteri, parti dirutinkan dalam dasar-dasar. Jadi masalahnya sekarang, saya nak tanya dengan Tun, kenapa, adakah masih lagi kekal dasar parti menguasai kerajaan, iaitu dasar-dasar yang saya tanya ahli Majlis Ketua UMNO, ada benda-benda yang mereka tahu dasar itu di surat khabar, dan ada yang tahu dalam mesyuarat kabinet, dan tidak ada yang tahu sebelum diumumkan itu dalam mesyuarat majlis sendiri. Jadi adakah pandangan Tun, UMNO sekarang sudah bersistem presiden, maknanya walaupun demokrasi tapi kuasa mutlak di tangan presiden yang juga Perdana Menteri, dan ini adakah amalan Tun dulu waktu menjadi Perdana Menteri? Kedua, adakah Tun menanggung risiko sekarang di atas beban yang dibagi oleh rakyat betul sendiri, iaitu yang berlaku ini adalah kesalahan Tun sendiri melantik Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ataupun Abdullah Kaki Tidur dalam kerajaan Tiga Beranak sekarang, sebab saya dah sedia rakyat keseluruhannya tidak menyalahkan Pak tapi menyalah Tun sendiri. Jadi adakah Tun berpendapat bahawa masa itu Tun telah berfikir panjang dan istirahat untuk memilih beliau ini? Yang ketiga, saya terakhir ini ada satu komen pernyataan oleh Ketua Hakim Negara, iaitu kuasa mutlak pelantikan seorang hakim kanan dalam mahkamah ialah di bawah tangan Perdana Menteri. Jadi bagaimana soal perlembagaan pengasingan kuasa ketiga-tiga elemen yang menentukan negara ini? Dan yang keempatnya, saya nak tanya dengan Tun, kenapa zaman reformasi dulu saya Mahkamah UMNO, saya hanya nak membuka rahsia ya, sebab saya Tun pun dia dulu kenal. Waktu buat surat dari kota dulu, yang Tun tak boleh jawab dalam talimat himpunan UMNO, yang Tun kata saya pun dah tanya budak polis pun tak tahu siapa yang buat tu saya Tun. Hari ini saya nak beritahu, dan apabila saya kena disiplin, kena buang, saya terima lah, sebab memang saya patut dibuang. Tapi saya sekarang tidak boleh terima, saya dipecat kerana saya tak buat salah apa-apa pada hati. Tapi saya masih menyokong UMNO macam Tun. Yang berbeza Tun jadi ahli, saya tidak. Jadi soalnya sekarang, zaman Tun reformasi dulu, apakah Tun tidak mahu bawa pendekatan terhadap tentang blogger ni? Wahal apa blogger tak kata dengan Tun? Dan saya kadang-kadang siapkan paper, siapkan jawapan bagi pada Tunku Anan di kawan baik saya. Tapi saya nampak Tun tidak menjawab masa yang singkat, menjawab 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian. Jadi adakah Tun fikir cara yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional dan kerajaan sekarang dalam tentang blogger ini akan melemahkan rakyat untuk tidak menyokong kerajaan ataupun akan menyemarakkan rakyat menentang kerajaan? Terima kasih. Terima kasih. Banyak ya question. Yang pertama, parti kuasai kerajaan. Sebenarnya ini tidak berlaku secara khusus. Adalah pengaruh-pengaruh parti terhadap dasar-dasar kerajaan. Tapi kadang-kadang parti, kalau kita maksud dengan parti itu ialah UMNO, kadang-kadang kepentingan parti terpaksa juga dicairkan kerana kepentingan rakan-rakan yang lain. Tetapi yang jadi masalah sekarang ini bukan soal parti kuasai kerajaan. Soalnya parti dikuasai oleh seorang pemimpin, sehingga mereka menganggap kononnya presiden itu adalah satu institusi yang tidak boleh ditegur sama sekali. Apabila seseorang tak boleh ditegur, tetap dia akan melakukan kesalahan. Kerana ini bermakna UMNO tidak demokratik lagi, dia sudah jadi autokratik, yang mana hanya presiden saja yang boleh menentukan keputusan. Dan saya tahu apabila ahli-ahli majlis tinggi tak setuju, mereka tidak putuskan, sebaliknya Perdana Menteri dengan dibantu oleh timbalan presiden, dengan dibantu oleh timbalan presiden akan putuskan, dan putus mengikut budi bicara mereka. Bermaknalah bahawa majlis tinggi hanya sebagai satu badan yang tidak ada kuasa sama sekali. Inilah yang berlaku sekarang dalam UMNO, dan ini diizinkan oleh ahli-ahli UMNO.
Karena apabila kita ada mesyuarat agung UMNO, tak ada siapa yang berani tegur apapun. Dan ada satu orang tu dia tegur, dan dia kena belasah betul-betul kerana dia buat teguran. Bukanlah teguran apa, dia kata tak ada apa pun dalam ucapan Perdana Menteri itu. Itu salah besar. Kawan bercakap sampai sejam, itu kata tak ada apa. Mana boleh kata tak ada apa? Ada apa lah. Jadi sekarang ni tak boleh tegur ni presiden. Itu parti UMNO sekarang ni. Dan ini bukanlah parti demokratik lagi. Dan walaupun kalau dijadikan demokratik, saya kurang yakin dengan ahli-ahli majlis tinggi itu akan membuat apa-apa teguran. Kerana masing-masing ada kelemahan-kelemahan mereka. Berkenaan dengan orang menuduh saya yang salah melantik Pak Lah. Saya salah, saya latih Musa lawanan saya lantik Anwar lawanan saya selalu salah. Tak pernah betul bila pilih orang. Kerana orang tak bagi tahu kepada saya apa ada dalam hati orang-orang ini. Sebaliknya, Mr. Clean, this is Mr. Clean. Oh, bersihnya, basuh dengan Fab selalu. Jadi manalah saya nak tahu. You pun tak bagi tahu kepada saya, jangan angkat orang ini, dia walaupun clean tapi tak clean. Taklah siapa kata. Jadi saya ingat ada umur sikit, tentulah dewasa sikit, bagilah can ke dia satu tahun. Lepas itu orang yang lain pula ganti. Tapi itu perhitungan saya. Dan saya mengaku salah. Kalau nak marah kepada saya, marah kepada saya, jangan marah kepada Perdana Menteri. Itulah caranya untuk menyelamatkan orang Melayu. Kalau saya marah kepada saya bukan nak boleh tarik kontrak, tak boleh tahan AT apa semua. Marah kepada saya senang. Marah kepada orang tua kena. Jadi jangan marah kepada Pak Lah, jangan marah kepada orang lain, marah kepada Dr. Mahathir. Awak buat salah. Itu nak lari daripada tanggungjawab. Berkenaan dengan pemilihan hakim, ya memang masa saya dulu, masa tu Yusof Chin, dan saya bagi tahu kepada Yusof Chin, ini orang yang perlu dilantik atas nasihat daripada Ketua Hakim, Lord President, dan pihak Agung diberitahu. Dianya tidak ada bantahan, tapi ada seorang raja lain yang membantah dan cuba menukar. Kita tak tukar. Yusof Chin dipanggil menghadap, tapi orang itu juga, kerana kuasa itu ada kepada Perdana Menteri, bukan ada kepada Agung pun. Agung mesti ikut apa nasihat yang diberi oleh Perdana Menteri. Tapi bila kita dapati Perdana Menteri tak berani nak pegang kepada asas ini, maka berlakulah keadaan yang mana begitu sukar sekali untuk melantikkan seorang hakim. Berkenaan dengan surat tu, terima kasihlah beritahu kata you yang tulis surat, tapi lewat sikit lah nak ambil tindakan. Kalau dulu saya ambil tindakan, saya tahu kalau dulu saya ambil tindakan, gantung betul-betul lah. Betul, saya gantung. Okey, saya harap apa yang tindakan yang diambil menyingkirkan orang tertentu tidak akan melemahkan blogger-blogger yang ada. Okay. Saya nak tanya kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Seorang bicara hari ini saya. Kaki tangan kerajaan.